rakyat tidak bersetuju, pengurusi karya tidak bersetuju. Untuk apa projek ini nak dibuat? Ini yang kerajaan negeri perlu berlonggar kepada kita. Satu rakaman siaran langsung telah dikongsikan oleh Ustaz Sofyan mengulas mengenai isu penempatan asrama warga asing di dalam kawasan kepadatan penduduk di Teluk Kumbar balik Pulau-Pulau Pinang. Isu ini dibangkitkan bertujuan membantah tindakan kerajaan negeri iaitu menempatkan kesemua pekerja warga asing dalam satu kawasan sahaja, namun pembinaan tersebut terletak di kawasan majoriti penduduk tempatan berbangsa Melayu yang sudah terlalu padat. Menurut info, penduduk setempat serta pertubuhan bukan kerajaan di negeri Pulau Pinang telah membantah serta mendesak kerajaan negeri Pulau Pinang membatalkan projek pembinaan asrama pekerja warga asing di kawasan Teluk Kumbar. Saya ni Muhammad Desak ini tinggal di sini, orang kata seolah macam anak dari sini lah, dah 60 tahun dah. Tapi masalah dah yang tengah maklumat ni tentang nak buat asrama, tidak asrama untuk pendatang-pendatang untuk warga asing lah. Saya buat sekerah-kerahnya buat bantahan lah. Bantahan kerana sebab apa? Tempat-tempat lain tu kemungkinan ada tempat orang kosong, tapi sebab apa mereka nak buat juga kat sini lah. Dan tu bagi saya ni sekerah-kerahnya saya buat bantahan lah. Kalau saya eloknya, kalau boleh lah pihak-pihak yang tertentu ni pindah pergi cari tempat yang sesuai lah. Okey, sini pasal anak-anak Melayu, orang Melayu kita pun ramai sini, penduduk kampung pun ramai orang Melayu kan. Kalau boleh tu pindah pergi tempat lain lah. Saya Mak Zahid bin Muhammad Sharif, tinggal di Taman Sahabat di Ubak. Saya tinggal di Pulau Pinang ni dah lebih 30 tahun. Jadi saya rasa tak patut sangatlah ada asrama warga asing di sini, sebab dia lah akan jadi macam-macam masalah akan timbul di kemudian hari. Jadi saya bantah sekeras-kerasnya pembinaan asrama warga asing ni. Buat lembu kenyang. Wakil-wakil rakyat jangan buat tak tahu apa yang nak berlaku di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen mereka. Mereka ini tiap-tiap hari berbincang, bermesyuarat dengan PTG, pejabat tanah dan galian, dengan pejabat daerah, dengan JKR, dengan pelesenan. Mereka ini sentiasa bermesyuarat, tuan-tuan. Penduduk tempatan sejumlah 32,680 pekerja warga asing di dalam kawasan penempatan kepadatan penduduk. Ini bagaimana, tuan-tuan? Sebab itu yang ada berdekatan, yang ada di sekitar Pulau Pinang, yang ada di sekitar Perlis, Kedah, di Perak Utara ini, tolong hadir, ramaikan sokongan, berikan solidariti kepada isu ini. Kita minta kerajaan batalkan isu ini. Ini penempatan ini dibuat di dalam kawasan yang tidak kena. Sepatutnya kepentingan siapa ini, tuan-tuan? Perlu buat berdekatan dengan kilang. Ini untuk kepentingan pemain industri. Ini untuk kepentingan kontraktor. Ini untuk kepentingan pemaju. Ini untuk kepentingan tuan tanah. Bukan untuk kepentingan rakyat Malaysia. Bukan untuk kepentingan rakyat ini, tuan-tuan. Perlu dibina asrama ini berdekatan dengan tempat industri, bukan di dalam kawasan perkampungan. Ini kawasan perkampungan, ini balik pulau, ini Teluk Kumbar, ini Bayang Lepas adalah kawasan perkampungan majoriti bangsa Melayu. Ini apa punya gila dan kebabian apa ini, tuan-tuan? Bina asrama pekerja asing dalam jumlah puluhan ribu pekerja di dalam kawasan perkampungan penempatan masyarakat Melayu. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Yang akan menyebabkan kesusahan kepada masyarakat kawasan itu. Ini kawasan Teluk Kumbar ini adalah laluan utama untuk ke balik pulau. Kalau lalu melalui barat daya, ini adalah laluan utama yang digunakan oleh rakyat, oleh pengguna-pengguna jalan raya, oleh penduduk setempat. Ke balik pulau inilah laluan utama. Tak ada laluan kedua, tuan-tuan. Ini laluan utama melalui barat daya. Dan kawasan ini adalah kawasan perkampungan. Kenapa asrama ini nak dibina di sini? Ini, tuan-tuan, kita kena bangkit, kita kena bersuara isu ini. InsyaAllah malam ini, tengah petang ini, tuan-tuan, saya bertolak ke Pulau Pinang. Malam ini saya berjumpa jawatan kuasa. Besok pagi saya insyaAllah, tuan-tuan, doakan perjalanan saya, doakan kesihatan saya, supaya Allah berikan kesihatan yang baik. Esok pagi kita akan terpacak di Teluk Kumbar, balik Pulau Pinang ini, tuan-tuan. Ini kita akan pertahankan hak rakyat ini.
Ini kita akan bersuara, kita akan pertahankan hak rakyat. Wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, jangan buat macam lembu kenyang. Jangan buat hampa tak tahu apa. Jangan buat hampa tak faham isu ini. Jangan buat hanya hampa melepaskan batuk di tangga. Hampa bersuara mengatakan bantahan, tetapi sebenarnya hampa dah tahu apa kerajaan nak buat dengan kawasan itu. Bukan sekadar keluarkan kenyataan kita membantah, selepas itu biarkan rakyat terkapai-kapai dalam mempertahankan isu ini. Ini bukan wakil rakyat yang kita pilih. Wakil rakyat perlu bersuara sehingga isu ini terus dibatalkan. Ini wakil rakyat perlu membawa suara rakyat. Apa guna ada wakil rakyat kalau rakyat majoriti tidak bersetuju? Wakil rakyat hanya keluarkan kenyataan, kita juga tidak bersetuju. Setakat itu sajakah? Setakat itu sajakah kita lantik wakil rakyat? Gaji belasan ribu sebulan, ada pelbagai kemudahan VIP lagi. Jadi lagi chairman di syarikat GLC. Inikah standard wakil rakyat yang kita lantik? Kalau macam ni wakil rakyat, kalau macam ni standard wakil rakyat, rakyat tidak memerlukan wakil rakyat sebegini. Lebih baik rakyat sendiri lawan, rakyat sendiri bantah, rakyat sendiri bersuara. Kalau ada wakil-wakil rakyat tidak guna untuk mempertahankan hak rakyat. Ini tuan-tuan, kita pun belum lagi diberi makan oleh wakil rakyat. Kita pun belum lagi diberi sedekah oleh wakil rakyat. Dalam masa 5 tahun hampa memerintah, belum lagi hampa beli beras di rumah kita, tuan-tuan. Sebab apa rakyat perlu takut? Kita perlu bersuara. Rakyat perlu bangkit bersuara. Bukan sahaja semasa pilihan raya, tetapi rakyat perlu bangkit bersuara untuk kepentingan hak kita, tuan-tuan. Ini hak rakyat, ini kepentingan rakyat. Kita bersuara kerana rakyat. Kalau kita biarkan isu ini berlaku, bayangkan tuan-tuan, 30,000 lebih pekerja-pekerja warga asing masuk di dalam perkampungan rakyat tempatan. Ini tuan-tuan, ini isu yang serius. Ini bukan isu main-main, tuan-tuan. Ini untuk masa depan negara kita, masa depan anak-anak muda kita. Kita tidak mampu, negara tidak mampu tangani isu melibatkan pendatang asing tanpa izin. Negara sekarang ini tidak mampu untuk tangani isu melibatkan pekerja-pekerja warga asing yang dibawa masuk menggunakan calling visa. Ketika mereka masuk dalam negara ini, mereka tidak ada pekerjaan dan berkeliaran di dalam negara. Akhirnya menjadi pendatang haram yang menyusahkan rakyat tempatan. Tuan-tuan, apabila kita bersuara, kita lawan bersungguh. Apabila kita buat kritikan, kita kritik berdasarkan hati kita. Apabila kita bercakap di lapangan, kita bercakap melibatkan kepentingan rakyat. Kita tidak ada langsung melibatkan kepentingan pribadi dalam isu-isu ini, tuan-tuan. Kita tidak ada langsung melibatkan kepentingan kuasa, sebab kita bukan daripada kalangan orang-orang politik yang mahukan kuasa, tuan-tuan. Kita tidak kisah siapa yang menjadi hero. Kita tidak kisah siapa yang membawa isu. Kita tidak kisah siapa yang akan menjayakan projek-projek, yang menjayakan program-program ini, tuan-tuan. Kita tidak kisah. Apa yang lebih penting kepada kita di lantai NGO ini, matlamat yang kita bawa itu perlu berjaya. Apa matlamatnya? Matlamatnya untuk kita bantah penempatan warga asing yang akan dibina di dalam kawasan majoriti kepadatan penduduk tempatan. Ini matlamatnya, tuan-tuan. Siapa yang bawa, siapa jadi hero, siapa ke depan, NGO mana, siapa nak jadi ketua, ini bukan urusan kita. Saya tidak mau peduli ini, tuan-tuan. Yang penting matlamat kita berjaya. Yang penting projek ini tidak dilaksanakan. Yang penting rakyat perlu mendapat keuntungan daripada apa yang kita lawan ini. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah, tuan-tuan. Ahli parlimen tidak bersetuju, wakil rakyat tidak bersetuju, pengurusi karya tidak bersetuju. Untuk apa projek ini nak dibuat? Ini yang kerajaan negeri perlu berlongkang kepada kita. Semua tidak bersetuju, rakyat tidak bersetuju. Apalagi projek ini nak dibuat? Untuk kepentingan siapa? Ini yang kita tak tahu, tuan-tuan. Mana mungkin projek ini boleh dibuat di dalam kawasan lambakan? Warga-warga asing nak diletakkan di sini 32,680 orang. Ini pekerja ini, tuan-tuan. Kerajaan sekarang tidak mampu selesaikan melibatkan isu lambakan warga-warga asing ini di Pulau Pinang. Bagaimana selesaikan di Bukit Jambul? Bagaimana selesaikan di Relau? Bagaimana selesaikan di Sungai Nibong? Bagaimana selesaikan di BM? Semua ini tidak mampu diselesaikan. Bayangkan kalau pekerja-pekerja ini masuk di sini. Apa isu yang paling besar? Isu melibatkan sosial. Apa isu paling besar? Isu melibatkan mereka ini. Akan hadir ramai di sini. Akan menjemput peniaga-peniaga daripada kalangan warga-warga asing. Betul tak betul? Rakyat akan merempatlah, percaya saya bagi tahu. Ada kenyataan daripada IGP. Apa yang IGP buat sekarang ini? Apa yang PDRM buat sekarang ini? Mereka turun lapangan, ambil tindakan, buat terjahat.
buat tangkapan. Di mana? Di kedai-kedai penjajahan warga-warga asing ini. Ini mereka merompak hak rakyat. Mereka merompak subsidi rakyat. Mereka merompak perumahan-perumahan rakyat. Ini ancaman, tuan-tuan. Saya bagi tahu sekali lagi, ini bukan melibatkan kemanusiaan, bukan melibatkan pekerjaan. Sekarang ini melibatkan ancaman kepada rakyat desa. Kalau kesalahan melibatkan pelaksanaan, mestilah PBT ambil tindakan. Betul tak betul? Kalau melibatkan kesalahan, melibatkan dokumen, mesti yang ambil tindakan adalah immigration. Betul betul. Kalau kesalahan melibatkan tanda harga, yang ambil tindakan adalah KP DNK. Betul betul. Kalau kesalahan melibatkan selundupan barang-barang, yang ambil tindakan adalah custom. Betul tak betul? Betul. Saya bagi tahu. Kenapa di Jalan Silang Kuala Lumpur, saya nak bagi tahu untuk relatekan dengan di Teluk Kumbar. Kenapa yang turun ambil tindakan 1 batalion PGA? Rakyat perlu menjadi tanda tanya, kenapa PGA yang turun? Bukan KPDNK, bukan custom, bukan immigration. Jauh sekali di BKL. Setuju? Tak setuju. Wakil ahli parlimen dari sini. YB kawasan ada di sini. Pengurusi karya ada di sini. Wakil-wakil ahli parlimen, calon-calon parlimen ada di sini. Semua tak setuju. Betul-betul. Apa projek gila yang buat ni? Projek tak boleh buat, tuan-tuan. Saya tak mau dengar selepas ini. Kerajaan negeri membagi pelbagai alasan. Wartawan ada di sini. Pergi tanya satu soalan. Satu soalan saja kepada Ketua Menteri. Satu soalan saja kepada Exco Kerajaan Tempatan. Nak buat atau nak batal? Itu saja. Tak payah keluar kenyataan. Tak payah keluar kenyataan. Tak payah panggil sidang media. Tak payah membazir duit rakyat. Keluarkan kenyataan kita dah. Pada hari Senin ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang batalkan projek penempatan asrama warga asing di Teluk Kumbar Pulau Pinang. Setuju tak setuju? Selesai. Apa perlu lagi? Takbir. Asrama warga asing. Penduduk baik lepas Teluk Kumbar balik pulau adalah yang terbaik sebab anda mendapat ahli parlimen yang bersetuju untuk projek ini dibantahkan. Wakil rakyat bersetuju untuk projek ini dibatalkan. Pengurusi karya projek ini dibatalkan. Kalau projek ini terus dibuat, bermakna kerajaan negeri hari ini adalah kerajaan yang tidak mendengar suara rakyat. Kerajaan negeri hari ini bukan kerajaan negeri yang mewakili suara rakyat. Kalau projek ini terus dibuat, bermakna kerajaan negeri pada hari ini lebih pentingkan komersial daripada kebajikan rakyat. Betul. Sebab itu, kerajaan negeri yang nak bercakap tentang kebajikan rakyat perlu mendahului rakyat. Ini perlu meletakkan kebajikan rakyat di hadapan. Betul. Akhir kalam, tuan. Kalau projek ini terus dilaksanakan, adakah kita boleh turunkan 10 kali ganda daripada hari ini? Boleh? Kalau kerajaan negeri terus laksanakan projek ini, mereka bukan melawan dengan penduduk Teluk Kumbar. Mereka bukan melawan dengan adun bypass. Mereka bukan melawan dengan adun Pulau Bencong ataupun Teluk Bahar. Mereka bukan lawan dengan ahli parlimen balik pulau. Tetapi mereka lawan dengan siapa? Rakyat. Siapa yang punya kuasa? Rakyat. Siapa yang punya suara teraman? Rakyat. Kita beritahu ini adalah suara rakyat. Jangan diamkan kita berdoa. Kalau diam kita bangkit lawan. Kalau tangkap kita keluar lawan. Kita akan terus lawan, tuan-tuan. Lawan ini adalah maruah penduduk Teluk Kumbar. Lawan ini adalah hak penduduk Teluk Kumbar. Lawan ini adalah kepentingan masa depan anak cucu kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan izinkan penempatan ini dibuat, kita hilang maruah, kita hilang masa depan, kita akan hilang kepercayaan rakyat. Saya berjanji pada hari ini, saya akan berada lagi di sini. Panggillah saya bila-bila masa untuk mempertahankan isu ini. Saya tetap akan bersama-sama
dengan penduduk-penduduk Teluk Kumbar. Takbir. Takbir. Tuan-tuan, saya ada bawa satu kopi. Kopi ini kopi yang kita buat untuk perjuangan. Saya bagi tahu boleh jumpa pengurusi bantahan. Satu kotak kopi RM3.39.90. RM10 kita akan bagi sumbangan kepada siapa? Kepada RM10 saya akan bagi kepada jawatan kuasa penteras parti ini, tuan-tuan. Nak lawan warga asing kena ada apa? Kena ada duit, tuan-tuan. Ambil saja RM10 ini. Jual berapa banyak, ambil, gunakan untuk kepentingan rakyat, untuk suara rakyat. Kita lawan isu ini bersama. Kita bukan bersendirian. Ini lawan isu parti, bukan saja NGO, bukan saja individu, tetapi kita perlu bangkit bersama-sama. Dengan siapa? Rakyat, tuan-tuan. Kita adalah siapa? Rakyat, tuan-tuan. Kita bersuara untuk siapa? Rakyat, tuan-tuan. Takbir. 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 Ucapkan terima kasih kepada semua. Teruskan perjuangan. Matlamat kita satu, mesej kita satu. Batalkan asrama warga asing. Kita bukan tidak bersetuju dengan asrama ini. Pergi buat di luar Teluk Kumbar. Pergi buat pendekatan dengan Teluk Kumbar, dengan kawasan perindustrian. Tetapi bukan di Teluk Kumbar. Mesej saya jelas. Kerajaan negeri ambil perhatian. Ahli mesyuarat kerajaan negeri ambil perhatian. Esko kerajaan negeri ambil perhatian. Ini suara rakyat. Gelombang ini akan kita terus bangkitkan. Kalau kerajaan negeri mencabar hak rakyat, mencabar suara rakyat, betul-betul melibatkan kemanusiaan, bukan melibatkan pekerjaan. Sekarang ini melibatkan ancaman kepada rakyat. Kalau kesalahan melibatkan pelaksanaan, mestilah PBT ambil tindakan. Betul-betul. Kalau melibatkan kesalahan, melibatkan dokumen, mesti yang ambil tindakan adalah immigration. Betul-betul. Kalau kesalahan melibatkan tanda harga, yang ambil tindakan adalah KPDNK. Betul-betul. Kalau kesalahan melibatkan selundupan barang-barang, yang ambil tindakan adalah custom. Betul-betul. Betul. Saya bagi tahu. Kenapa di Jalan Silang Kuala Lumpur, saya nak bagi tahu untuk relatekan dengan di Teluk Kumbar. Kenapa yang turun ambil tindakan satu batalion PGA? Rakyat perlu menjadi tanda tanya. Kenapa PGA yang turun? Bukan KPDNK, bukan custom, bukan immigration. Jauh sekali di BKL. Setuju. Tak setuju. Wakil ahli parlimen ada di sini. YB kawasan ada di sini. Pengurusi karya ada di sini. Wakil-wakil ahli parlimen, calon-calon parlimen ada di sini. Semua tak setuju. Betul-betul. Apa projek gila yang buat ni? Projek tak boleh buat, tuan-tuan. Saya tak mau dengar selepas ini. Kerajaan negeri membagi berbagai alasan. Wartawan ada di sini. Pergi tanya satu soalan. Satu soalan saja kepada Ketua Menteri. Satu soalan saja kepada Exco Kerajaan Tempatan. Nak buat atau nak batal? Itu saja. Tak payah keluar kenyataan. Tak payah keluar kenyataan. Tak payah pakai kita media. Tak payah membazir duit rakyat. Keluarkan kenyataan kita dah. Pada hari Senin ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang batalkan projek penempatan asrama warga asing di Teluk Kumbar, Pulau Pinang. Setuju tak setuju? Selesai. Apa perlu lagi? Takbir. Takbir. Penduduk baik lepas Teluk Kumbar balik pulau adalah yang terbaik sebab anda mendapat ahli parlimen yang bersetuju untuk projek ini dibatalkan. Wakil rakyat bersetuju untuk projek ini dibatalkan. Pengurusi karya bersetuju untuk projek ini dibatalkan. Kalau projek ini terus dibuat, bermakna kerajaan negeri hari ini adalah kerajaan yang tidak mendengar suara rakyat. Kerajaan negeri hari ini bukan kerajaan negeri yang mewakili suara rakyat. Kalau projek ini terus dibuat, bermakna kerajaan negeri pada hari ini lebih pentingkan komersial daripada kebajikan rakyat. Betul. Sebab itu, kerajaan negeri yang nak bercakap tentang kebajikan rakyat perlu mendahului rakyat. Ini perlu meletakkan kebajikan rakyat di hadapan. Betul.
akhir kalam, tuan-tuan. Kalau projek ini terus dilaksanakan, adakah kita boleh turunkan 10 kali ganda daripada hari ini? Boleh? Kalau kerajaan negeri terus laksanakan projek ini, mereka bukan melawan dengan penduduk Teluk Kumar. Mereka bukan melawan dengan adun Bypass. Mereka bukan melawan dengan adun Pulau Betong ataupun Teluk Bahar. Mereka bukan lawan dengan ahli parlimen Balai Pulau. Tetapi mereka lawan dengan siapa? Rakyat. Siapa yang punya kuasa? Rakyat. Siapa yang punya suara keramat? Rakyat. Kita beritahu ini adalah suara rakyat. Jangan diamkan kita, tuan-tuan. Kalau diam kita bangkit lawan. Kalau tangkap kita keluar lawan. Kita akan terus lawan, tuan-tuan. Lawan ini adalah maruah penduduk Teluk Kumar. Lawan ini adalah hak penduduk Teluk Kumar. Lawan ini adalah kepentingan masa depan anak cucu kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan izinkan penempatan ini dibuat, kita hilang maruah, kita hilang masa depan, kita akan hilang kepercayaan rakyat. Saya berjanji pada hari ini, saya akan berada lagi di sini. Panggillah saya bila-bila masa untuk mempertahankan isu ini. Saya tetap akan bersama-sama dengan penduduk-penduduk Teluk Kumar. Takbir. Takbir. Tuan-tuan, saya ada bawa satu kopi. Kopi ini kopi yang kita buat untuk perjuangan. Saya bagi tahu boleh jumpa pengurusi bantahan. Satu kotak kopi RM3.39.90. RM10 kita akan bagi sumbangan kepada siapa? Kepada RM10 saya akan bagi kepada jawatan kuasa penteras parti ini, tuan-tuan. Nak lawan warga asing kena ada apa? Kena ada duit, tuan-tuan. Ambil saja RM10 ini. Jual berapa banyak, ambil, gunakan untuk kepentingan rakyat, untuk suara rakyat. Kita lawan isu ini bersama. Kita bukan bersendirian. Ini lawan isu parti, bukan saja NGO, bukan saja individu, tetapi kita perlu bangkit bersama-sama. Dengan siapa? Rakyat, tuan-tuan. Kita adalah siapa? Rakyat, tuan-tuan. Kita bersuara untuk siapa? Rakyat, tuan-tuan. Takbir. 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 Ucapkan terima kasih kepada semua. Teruskan perjuangan. Mahkamah kita satu, basic kita satu. Batalkan asrama warga asing. Kita bukan tidak bersetuju dengan asrama ini, bagi buat di luar Teluk Kumar, bagi buat berdekatan dengan Teluk Kumar, dengan kawasan perindustrian, tetapi bukan di Teluk Kumar. Mesej saya jelas. Kerajaan negeri ambil perhatian. Ahli mesyuarat kerajaan negeri ambil perhatian. Exco kerajaan negeri ambil perhatian. Ini suara rakyat. Gelombang ini akan kita terus bangkitkan. Kalau kerajaan negeri mencabar hak rakyat, mencabar suara rakyat. Betul-betul.